Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam slot mingguan Fulumi Dr. Har di TV Ikram dengan kerjasama Akademi Dr. Har. Dan untuk bulan ni kita bercakap tentang maklum balas ataupun feedback. Dalam slot yang episod yang lepas Dr. Har memberikan sedikit pengenalan tentang apakah itu feedback atau maklum balas. Dan untuk memperjelaskannya lagi, Dr. Har juga menerangkan tentang apakah itu kritikan atau criticism. Sebenarnya kita bincangkan tentang aspek komunikasi. Dan sebagaimana komunikasi itu mestilah ada yang menghantarkan message tersebut dan ada yang akan menerima message tersebut, dan message itulah adalah informasi ataupun maklumat, data yang perlu sampai kepada yang satu lagi. So dalam bulan ini kita bercakap tentang komunikasi yang spesifik, iaitu maklum balas. Maklum balas ini bagaimana memberi maklum balas, bagaimana menerima maklum balas. Tapi mungkin dalam konteks yang lebih menyeluruh, kita mungkin memulakan dengan bagaimana kita memberi maklum balas. Sebab itu adalah sesuatu yang boleh kita kawal, maknanya kita sendirilah. Dan kalau siapa yang mengikuti apa yang Dr. Har bincangkan pada episod yang lalu, sama ada maklumat itu nanti akan sampai kepada orang yang akan menerimanya itu dan ianya terhasil sebagai maklumat, maklum balas ataupun kritikan, bergantung kepada niat yang nak memberikan ini. Jadi Dr. Har harap pada tahap ini kita haruslah mempertingkatkan kita punya keazaman untuk sentiasa memberikan maklum balas, bukannya memberikan kritikan. Cukup-cukuplah kita jadi pengkritik ni. Mungkin kalau katalah memang kita mempunyai kemahiran, mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan untuk mengkritik sesuatu itu, maka kita boleh jadikan itu satu profession kan, kita jadi pengkritik makanan contohnya, ataupun yang memberikan kritikan setiap kali ada filem contohnya kan, yang itu mungkin bergantung kepada pengalaman kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita ini tidaklah sampai ke tahap itu, mungkin kita kena lebih banyak memberikan maklum balas dengan tujuan bahawa maklumat yang kita nak sampaikan ini akan memberikan maklumat yang sangat diperlukan oleh orang yang menerima maklum balas itu daripada kita, untuk dia menyusun strategi menambah baik lagi apa yang telah dilakukan. Jadi itu sebenarnya niat kita. Maknanya innamal a'malu binniat, mulakan dengan niat. Rasanya kita tak perlu bincang kalau misalnya kita sekadar nak mengkritik, yang itu tak payah hajar. Itu memang tahu kita dengan menyindir, dengan memerli, dengan juga menggunakan perkataan-perkataan yang memang sangat boleh menjatuhkan air muka. Yang itu mungkin tak perlu diajar. Tapi yang penting bagaimana kita nak pastikan maklumat yang kita sampaikan itu akan disampaikan sebagai maklum balas. Satu, dengan niat yang baik. Niatnya adalah untuk memperbaiki dan juga memberikan maklumat yang mungkin terlepas pandang oleh rakan kita tu, yang kita nak berikan maklum balas ni. Dr. Har nyatakan juga dalam episod yang lepas tentang blind spot ni atau titik buta. Kita ada banyak titik buta sebenarnya. Kalau nak tahu titik buta, bagaimana bahaya titik buta ni, kalau kita bawa kereta, kadang-kadang kita nak masuk lane tu kita tak perasan ada kereta atau motor yang dah sangat dekat dengan kita tu. Dan kalau kita tidak perasan tentang ini, maka di situlah berlakunya pelanggaran, berlakunya kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan dan juga mungkin juga kehilangan nyawa. Maka dengan itu kita kena selalu walaupun kita nampak macam clear tu, kita cuba juga pastikan betul-betul clear dulu, baru kita akan ambil lane sebelum yang sebelah lagi untuk kita memotong contohnya. Dan begitu juga titik buta dalam kehidupan kita seringkali akan menyebabkan kita membuat keputusan ataupun kita berinteraksi dengan orang lain itu dengan tidak mengetahui titik buta kita itu, maka kita akan melakukan banyak pelanggaran juga kesilapan. Dan inilah dia kalau dalam tingkat Johari itu,
perkara-perkara yang kita tak tahu tetapi sebenarnya orang lain semua nampak. Dan itu perlukan ya maklumat daripada mereka untuk disampaikan kepada kita, dan maklumat itu akan disampaikan ya dalam dua kaedah, sama ada sebagai maklum balas ataupun sebagai kritikan. Itu adalah dalam konsep kita menerima maklum balas. Tapi ya dalam maklum balas ini yang penting adalah bagaimana kita menyampaikan maklum balas kita supaya ianya terus diambil sebagai satu yang positif. Bukanlah pula maklum balas kita itu dikira sebagai kritikan. Apatah lagi kalau kita memang niatnya tu adalah untuk mengkritik. Jadi dalam episod kali ni, Dr. Har akan cuba bincangkan beberapa alasan ataupun sebab mengapa maklum balas ini sangat penting di dalam hubungan kita seharian. Macam Dr. Har nyatakan tadi, maklum balas itu adalah satu komponen komunikasi yang khusus. Maknanya khususnya itu adalah kerana message yang disampaikan itu mengandungi maklumat mengenai orang itu. Maknanya kita boleh berkomunikasi kan, tapi kita boleh cakap tentang cuaca hari ni, kita boleh cakap tentang trafik hari ni di Kuala Lumpur, bagaimana pula trafik di Pulau Pinang. Itu adalah maklumat-maklumat umum dan selagi mana dianya umum begitu, ia hanya merupakan mungkin berita yang kita ambil tahu untuk mengemaskinikan lagi maklumat yang ada dalam kepala kita. Tapi kalau misalnya feedback, dia adalah maklumat di dalam komunikasi kita ini adalah maklumat yang khusus mengenai diri seorang itu, prestasi dia, sama ada dia telah mencapai atau tidak apa yang diharapkan, atau sebaliknya dia mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, bagaimana nak bagi tahu ni? Kalaulah misalnya ini doktor juga kebelakangan ini bercakap tentang dua perkara, iaitu expectation ataupun jangkaan pengharapan kita, dan juga bagaimana kita kalau ada harapan, dia ada 3 saja outcome atau 3 saja yang akan berlaku. Satu, harapan itu sebagaimana yang kita harapkan. Dengan izin, we meet the expectation. Katalah kita nak tinggi ni dan kita dapat hak tu. So maknanya wujud lah kan. Saya mungkin mengharapkan dalam hidup saya ni saya ada 4 orang cahaya mata. Alhamdulillah dapat 4 orang sebagai ni. Tentulah kita rasa okey, lega lah tapi katalah saya sebenarnya mungkin nak 4, tapi tiba-tiba rezeki saya dapat 8. Contoh. Ini lebih daripada yang kita nak. Tentu kita rasa begitu bersyukur sangat, begitu blessed maknanya macam seolah hidupan kita ni sangat bertuah kita ni. Tapi dalam kebanyakan masa dan ketika, apa yang kita dapat selalu jauh meleset daripada apa yang kita jangkakan. Jadi kita nakkan hak ni tapi kita dapat bawah ni. Jadi ni gaps ni ataupun lompong ini. Bagaimana kita nak mengatas berhadapan dengan kekecewaan kita, berhadapan dengan kita punya disappointment ataupun kita rasa macam sangat tak puas hati lah kan. Yang kita nak yang ni kita dapat satu saja dan itulah kalau misalnya bercakap tentang maklum balas, katalah kita ada harapan kepada seseorang itu, baik pasangan kita ataupun anak kita ataupun mungkin kalau kita majikan orang yang bekerja di bawah kita, dan akhirnya kebanyakannya tu kita mungkin meletakkan jangkaan dan ekspektasi kita tinggi, maka selalunya tak sampai. Bagaimana kita nak memberi maklum balas ni bahawa apa yang kita harapkan tidak dicapai. Dan bagaimana kita nak memberikan maklum balas itu dengan rasa kecewa kita tu. Dan sekiranya kita tidak ada kaedah yang betul, kita akan berakhir dengan memberikan kritikan. Dan dengan emosi yang negatif sebab kita rasa kita membuang masa, kita sia-sia saja berharap dengan mereka, dan itulah yang berlaku. Tapi jangan lupa orang lain juga ada expectation terhadap kita juga. Mereka juga ada jangkaan, ada harapan kepada kita. Anak-anak kita ada harapan dia, bagaimana dia harap ibu dan ayahnya dan sering kali kita tidak dapat mencapai jangkaan mereka itu. Dan bagaimana pula mereka nak beri maklum balas kepada kita bahawa kita sebenarnya mengecewakan mereka contohnya. Jadi itulah sebabnya mungkin bercakap tentang maklum balas ini sangat perlu, kerana Dr. pernah terbaca mengatakan bahawa maklum balas adalah yang melengkapkan
satu proses komunikasi dua hala. Maklum balas. Ya. Daripada maklum balas tu kita tahu bahawa apa hasrat kita sampai atau tidak, ya, orang tu faham ke tidak, ni macam Dr. Han cakap ni, Dr. Han perlukan maklum balas. Ya, dan dalam komen-komen, ruang komen tu nanti Dr. Han boleh tengok kalau ada soalan, ya, kalau ada mungkin yang memberi nota, ya, tengok Dr. Han masukkan begini, dia faham begitu. Itu satu maklum balas, ya, yang sebagai seorang guru atau seorang pendidik ni, itu satu yang penting. Maknanya mungkin saya menerangkan dengan contoh-contoh yang mungkin masih tidak jelas contohnya. Jadi macam mana Dr. Har nak perjelaskan lagi? Jadi sebenarnya mengapa kita perlu bercakap tentang maklum balas atau mengambil berat tentang maklum balas ni, kerana maklum balas ada di mana-mana saja. Itu alasan pertama. Ya. Sama ada kita nak atau tidak, kita memang akan memberi maklum balas dan mendapatkan maklum balas. Sama ada diminta atau tidak. Mungkin bila kita kata maklum balas tu, kita ingat satu survey, survey tentang kepuasan pelanggan, itu maklum balas lah. Tetapi sebenarnya tak perlu pun itu. Maklum balas is everywhere and every time. Ya, dengan izin. Maknanya maklum balas ini ada di mana saja dan ada pada bila-bila masa saja. Ya, jadi oleh sebab itu, ianya adalah suatu yang the low hanging fruit, dengan izin. Maknanya dia adalah sesuatu maklumat yang kita perlu dapatkan. Ya, kalau kita mahu memperbaiki diri kita sendiri. Dia bukannya perlu dibeli dekat supermarket dengan harga 1 gram berapa ringgit ke. Tak. Dia ada di mana-mana saja. Cuma sama ada kita ini orang yang membukakan minda kita, kerangka fikir kita dan juga hati kita kepada maklum balas yang ada ini, untuk ianya menjadi satu kaedah menambah baik diri kita. Jadi itulah dia mengapa perlu sangat maklum balas ni. Mungkin Dr. akan terang begini pula. Bagi orang yang langsung tak mahu menerima maklum balas, dia tak memberi maklum balas dan dia tidak menerima maklum balas, maka dia sebenarnya kehilangan satu sumber maklumat yang sangat diperlukannya untuk dia memperbaiki dirinya, keadaan hidupnya, supaya hari ini lebih baik daripada semalam dan besok lebih baik daripada hari ini. Jadi itu alasan pertama bahawa feedback ada di mana-mana saja. Okay. Yang kedua, maklum balas sangat diperlukan untuk memberikan kita satu bentuk ukuran maklumat yang kita perlukan sama ada kita sebenarnya dah mencapai atau tidak apa yang kita aspirasikan atau apa yang kita nak buat, apa yang kita harapkan. Kita perlu, kalau tak kita syok sendirilah. Rasanya macam bagus dah ni, dah macam tercapai dah ni. Itu mungkin perlu, itu yang dinamakan sebagai self-assessment ataupun kita kirakan satu maklum balas yang kita berikan pada diri kita sendiri. Tetapi dianya selalu ada kesendengan atau bias. Dan Dr. Han selalu lihat ini di dalam pelajar Dr. Han, kalau pelajar tu pelajar yang baik, dia memberikan maklum balas pada dirinya bahawa dia tak cukup baik. Walaupun kita dah tengok bagus dah ni. Dia buat tugasan tu dengan baik, tapi nanti bila sesi maklum balas, Dr. akan tanyakan dulu. Ini cara Pendleton. Nanti kita belajar tentang tu di episod yang akan datang. Dr. akan mula tanyakan dia, bagaimana agaknya perasaan awak. Kita akan pergi kepada perasaannya sebab dia bergantung pada emosi tu, sangat penting. Sebab kalau kita tak fahami emosi ni, kita tidak akan dapat menyusun strategi seterusnya. Jadi Dr. Han tengok pelajar ni memang buat semua yang 10 yang Dr. Han nak ni di dalam tugasan tersebut. Tapi nanti Dr. akan mulakan maklum balas dengan bertanya, okey, jadi macam mana awak rasa dengan prestasi awak? Pelajar yang baik, pelajar yang memang sebenarnya tinggi kualitinya, mereka akan selalu rasa, Prof, saya buat banyak silap lah tadi, Prof. Saya rasa saya tak buat yang tu. Saya mungkin gagal lah, Prof, saya rasa. Begitu. Dia selalu merasakan bahawa dia tak cukup baik. Tetapi pelajar yang sebenarnya prestasinya rendah, poor achiever and performer ni, mereka ni pula selalu ada satu tak sedar diri pula. Dia rasa, apa yang saya buat tadi, Prof, itulah yang terbaik sekali yang saya pernah buat. Saya boleh dapat distinction lah, Prof. Tu kita nak terpengsan kat situ sebab daripada 10 benda yang dia kena buat, dia hanya buat 2. Tetapi itu perasaan dia. Maka dengan itu, manusia sangat perlu kepada maklum balas daripada luar. Yang mana
yang kita nampak, orang lain nampak. Ya, jadi oleh sebab tu, ya, alasan kedua atau sebab kedua kenapa maklum balas ni sangat penting kerana dia memberi validation. Ya, dia akan mengesahkan ya ataupun memberikan satu ukuran sama ada kita ini telah mencapai apa yang sepatutnya kita capai ataupun masih jauh lagi. Nah, jauh tu pula berapa jauhnya? Itu sebabnya ya dalam konteks ini maklum balas yang spesifik itu sangat diperlukan. Katalah ya, kita expect dia sampai had ni, tiba-tiba dia sampai had tu ataupun dia lebih lagi. Ya, kira ni pas lah kan. Jadi maklum balas kita apa? Kamu pas. Dia pun tengok, dia pas. Tetapi sebenarnya kita kena bagi ya, dua pelajar ini maklum balas yang berbeza. Satu yang memang pas dengan jayanya, kita kena bagikan dia, kamu sebenarnya ya, skor ya, hampir 100%. Bagus tu. Awak dah faham semua konsep tu. Dia kena dapat yang tu. Barulah dia tahu ni. Dan yang seorang lagi yang betul-betul atas pagar tadi ngam-ngam saja kan. Yang tu pun kita kena bagi tahu. Awak ni kalau ya 0.5 markah lagi awak memang dah fail dah. Dia kena tahu yang tu. Supaya dua pelajar ini akan dapat merangka strategi yang berbeza. Kan? Ini tak. Semuanya pas. Semuanya dapat A. Apa maksudnya tu? Ada yang memang A yang betul-betul dia deserve A tu. Ada yang mungkin dapat A sebab pada tahun tu kebetulan graf kita naik turun kan. Jadi mereka kena tahu tentang perkara ni. Ya, ni kita kata awak ni nasib baik tahun ni graf kita tu, kalibrasi kita, awak pas. Tapi kalau tahun yang lain, ikut kalibrasinya, awak markah macam ni memang fail. Ya, dia kena tahu tu bahawa dia sebenarnya atas pagar. Ya, jadi itulah ya dalam konteks ukuran ya sejauh mana ya kita telah mencapai ataupun kita telah melebihi atau kita sebenarnya jauh lagi daripada apa yang diharapkan ya untuk tahap kecekapan kita dan kemahiran kita pada peringkat itu. Ya, itu sebab yang kedua. Yang ketiga ya, kalau kita lihat ya, maklum balas membimbing kita ya untuk menentukan mana yang perlu diubah, mana yang perlu dipertahankan atau mana yang perlu kita pertingkatkan lagi daripada maklum balas. Dan kadang-kadang ya, ikut pengalaman Dr. Har ni lah, kadang kita ingat katalah ada 3 section ya, kita ingat section 1 ni yang kita sangat lemah sebenarnya. Section 2 dan 3 dah okey. Tapi bila kita dapat maklum balas, dan di sinilah perlunya maklum balas itu daripada semua yang berkepentingan. Ya, nanti Dr. akan sebutkan ya, tentang maklum balas 360 darjah. The 360 degree feedback. Ya, maksudnya kita dapat tu, kita di tengah-tengah dan kita dapat maklum balas daripada semua orang ya yang berinteraksi dengan kita. Dan mereka mempunyai data dan maklumat mengenai prestasi kita. Ya, kalau misalnya ya, Dr. bagi contoh lagi pelajar perubatan, kita perlu maklum balas daripada pesakit dia. Supaya tapi of course kita tak, pesakit tidak memberikan maklumat tentang yang ni pandai, yang ni tak berapa pandai sebab itu bukan bidang mereka. Tapi mereka boleh bagi maklumat maklum balas kepada guru-guru ni tentang pelajar kami tu tentang katalah 2 pelajar lagi sekali, dia boleh buat perbandingan. Pelajar A tadi tu ya, bahasa dia, cara dia bercakap cukup menyenangkan saya. Ya. Doktor, anak murid doktor ni kalau dia jadi doktor, saya nak jumpa dia kat klinik dia. Tapi yang kedua tadi, dia ni kasar. Ya, bila saya tak faham, ya, dia tinggikan suara dia contoh ya. Dan saya memang kalau boleh, inilah kali terakhir dan pertama saya jumpa dia. Saya tak nak lagi dah jumpa dia kalau dia jadi doktor. Ini maklum balas sangat penting. Ya, yang kena sampaikan kepada pelajar kita dari sudut interaksi ya dia dengan pesakit. Mungkin pelajar yang ya, pesakit suka ni, dia ni sebenarnya the bottom 50 ya. Maknanya dia ni bukanlah pelajar yang cemerlang itu, tetapi pelajar yang kedua yang diberi komen oleh pesakit tadi yang dia tak nak lagi dah jumpa doktor ni. Ya, kalau pelajar ni jadi doktor satu hari nanti adalah pelajar nombor 1 dalam kelas tu. Jadi mungkin ya kita dapat lihat di situ bahawa dari sudut ya maklumat tentang ya sejauh mana dia menguasai ya ilmu ya yang kita berikan itu daripada keputusan A+ atau B+ atau C+ itu kita boleh rank dia orang lah kan ya. Tetapi bila kita tengok pula mereka di dalam tugasan mereka untuk menyantuni pesakit, rupanya ya pesakit kita mempunyai parameter yang lain dan maklumat itu kena disampaikan. Kita kena sampaikan kepada pelajar kita yang sangat sombong dengan ya selalu skor tu, kita kata awak mungkin skor lah ya dari sudut ya kalau exam ke apa, tetapi dari sudut ya cara ya
awak berkomunikasi dengan pesakit awak, ya, bukan seorang lah, ya, kita tanya 5 orang, 5 ada maklum balas yang sama. Mereka rasa mereka tak nak lagi jumpa awak kalau misalnya awak jadi doktor nanti. Pelajar ni kena tahu. Dan juga pelajar yang mungkin selama ni mungkin cukup-cukup makan saja dia, dan kita kena bagi maklum balas kat dia, daripada 5 pesakit yang beri maklum balas tentang cara awak berinteraksi dengan mereka, semuanya merasakan awak mempunyai budi bahasa yang baik, dan tingkah laku yang sopan. Dan pelajar ni kena tahu bahawa dia dah ada yang ini. Yang tinggal hanyalah untuk mempertingkatkan lagi dia punya maklumat dalam konteks ilmu dan juga pengalaman serta kemahiran. So inilah sebab ketiga di mana ianya akan memberikan satu garis panduan untuk membimbing kita tentang aspek yang perlu kita perbaiki dan aspek mana yang perlu kita perkukuhkan, kerana itu kekuatan kita. Seterusnya, kalau kita lihat maklum balas sebenarnya hanya boleh berlaku secara efektif apabila kedua pihak mempunyai kepercayaan di atas satu sama lain. Mana kata sudah terjalin di situ satu hubungan silaturahmi antara dua manusia. Dan itu yang saya katakan tadi, kalau kita dah berkenalan dan berkawan dengan seorang itu sudah 40 tahun lamanya, maka kita memang sangat-sangat mengalu-alukan maklum balas dari dia. Kerana kita tahu dia telah bersama kita daripada sekolah menengah dulu, tingkatan 1, dan sampailah sekarang. Walaupun dia dah tahu kita ni punya perangai lah, kita pernah bankrupt, kita pernah ni, tetapi disebabkan oleh ketulusan persahabatan tadi, kita masih menjalinkan hubungan yang baik. Dan maklum balas yang kita dapat daripada rakan-rakan sebeginilah yang merupakan maklum balas yang ikhlas, yang tidak ada berkepentingan dan selalunya tepat, kerana mereka mengenali kita. Dibandingkan mungkin dengan staf kita yang baru mengenali kita 2-3 tahun, dan mereka ada kepentingan pula tu, dia nak kena bagi yang maklum balas yang baik-baik saja, sebab nanti hujung tahun ni kita yang nak bagi markah dia punya penilaian prestasi. Jadi dengan itu maklum balas ini menjadi satu yang sangat dihargai di dalam satu persahabatan. Ni Dr. bila merujuk tentang mengapa perlu maklum balas ni, Dr. rasa yang ini yang paling penting sekali. Khususnya bagi kita yang sudah seumur dengan Dr. Har atau yang lebih tua lagi, kita dah tak ada orang nak bagi maklum balas. Maklum balas yang kita dapat pun agaknya semua berupa puji-pujian dan puja-pujaan saja. Khususnya kalau kita ini ada kepentingan orang lain, nakkan kita punya projek ke ataupun kita kebenaran ke, dan seolah-olah kita ni tidak ada kekurangan. Namun kita tahu dalam diri kita mesti ada kekurangan, kan? Jadi selalunya pasangan kita lah yang boleh memberikan maklum balas yang betul-betul benar, ataupun anak-anak, khususnya bila anak-anak dah mula dewasa. Tapi syaratnya budaya memberi maklum balas dan menerima maklum balas ini sudah subur dalam keluarga tersebut. Oleh sebab tu kalau kita selalu meminta maklum balas, khususnya daripada orang yang di bawah kita. Kalau kita jadi bos, kita bagi peluang, kalau ada maklum balas sila maklumkan, Tapi kadang kita cakap tapi bila orang bagi maklum balas cepat pula kita, kita awak tak faham, macam tu orang tak akan bagi maklum balas lagi dah. Sebab maklum balas atau feedback memerlukan keupayaan, nanti Dr. huraikan dalam episod seterusnya, keupayaan kita untuk mendengar secara aktif. Bukannya mendengar untuk membantah atau mendengar untuk mematahkan hujah, tapi betul-betul mendengar untuk mencari di situ apakah dia hikmah ataupun apakah di situ pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi ini sangat pada Dr. Har, dia sangat humbling, dia sangat menjadikan kita sedar diri kita bahawa kita perlukan sahabat-sahabat ni. Maka kalaulah pada tahap yang sekarang ini, bagi Dr. Har dan mungkin yang sekarang ni menduduki status kedudukan dalam organisasi atau dalam masyarakat, kalaulah ada seorang dua yang berani memberikan maklum balas kepada kita, maka itulah dia sebenarnya orang yang harus kita dampingi. Kerana kita perlukan maklumat daripada mereka yang mereka berikan secara jujur dan ikhlas. Mereka tidak takut pun kalau misalnya kita jadi marah dengan dia, benci dengan dia ke, sebab kerana keikhlasan dia tu.
Dan saya berdoa lah ya, dan saya juga pohonkan doa ini untuk kita semua yang mendengar ini, yang bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah ya, teman dan kawan seperti ini. Dan kalau ada seorang pun, Masya Allah, itu satu nikmat yang sangat besar dari sudut persahabatan. Ya, apatah lagi kalau kita ada lebih daripada seorang. Yang bila nampak saja ya kesilapan kita ya, bila kita tahu saja ada sesuatu yang perlu mereka ya perbetulkan, maka mereka akan terus ya tak bertangguh-tangguh lagi menghubungi kita. Itulah dia sahabat-sahabat yang sangat kita perlukan dunia dan akhirat. Ya, bukannya ya inilah kawan menangis, inilah juga kawan tertawa. Tapi selalunya kalau kita ketawa, kita tak ketawa dengan orang ni. Ya, tapi kalau kita menangis, kita cari orang ini. Ya, baik. Seterusnya, ya, alasan yang sebab yang lain adalah dengan maklum balas kita boleh menentukan hala tuju di masa hadapan. Ya, kita tidak lagi teraba-raba ya, apatah lagi kalau kita rasa macam semua dah okey dah ni. Ketika inilah kita mendapatkan maklum balas supaya kita akan melihat mana lagi ya, aspek mana lagi yang perlu kita perbaiki ni ya. Seterusnya yang ini juga sesuatu yang Dr. Ha rasa perlu diperjelaskan. Mengapa maklum balas ini penting? Kerana maklum balas mengikat kita kepada satu ya tahap tanggungjawab yang kita kongsi bersama. Maknanya orang yang memberi maklum balas, dia hanya mahu melihat ya orang yang diberikan maklum balas itu menjadi lebih baik. Ya. Dan orang yang menerima maklum balas juga kena menunjukkan penghargaannya kepada orang yang memberi maklum balas. Ya, jadi memanglah ya feedback itu adalah satu komunikasi dua hala, tetapi bukan itu saja. Ini juga ya dua hala dalam konteks tanggungjawab yang dipikul bersama. Ya, dia panggil sebagai satu accountability. Ya, maknanya kalau misalnya khususnya Dr. Har bertanggungjawab dengan pelajar-pelajar kumpulan itu, maka keupayaan mereka ya untuk memperbaiki diri di dalam konteks tugasan ya yang berkaitan dengan kemahiran klinikal mereka, contohnya jatuh di atas batu jemala Dr. Har ya untuk memastikan kumpulan ini ya terus dapat meningkatkan ya prestasi mereka. Katalah mereka tidak. Ya, sepanjang tempoh 6 bulan mereka di bawah ya penyelidikan Dr. Har tu langsung tak bertambah. Malah lagi teruk contohnya, maka Dr. Har lah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, I am accountable. Ya, sebagai mereka ya, sebagai seorang yang lebih senior, seorang yang lebih berpengetahuan, berkemahiran, yang diberikan tanggungjawab untuk menjadi mentor, menjadi penyelia, supervisor. Dah ada super kat situ. Ya. Dan sekiranya di bawah penyeliaan kita ni, anak-anak murid kita ni tidak bertambah baik, maka itu juga satu maklum balas yang perlu diberikan pula kepada saya oleh ya mungkin jawatan kuasa yang atas lagi. Kata panggil ya, jumpa Dr. Halina ya, ataupun tulis secara bertulis ya satu bentuk maklum balas kepada saya tentang prestasi saya sebagai seorang penyelia. Itu yang Dr. Ha katakan tadi ya. Maklum balas ni ada di mana-mana, bila-bila masa saja. Cuma sama ada kita mahu atau tidak memanfaatkannya. Ya, jadi Dr. Ha sangat berharap ya bahawa kita selepas mendengar semua ni akan menjadi orang yang ya sentiasa mencari maklum balas daripada orang lain. Ya, maknanya setiap apa yang kita buat, kita akan ya tidak akan berpuas hati ataupun tidak akan selesai urusan kita tu selagi mana kita tak mendapat maklum balas daripada ya pihak yang ya telah mendapat perkhidmatan kita ataupun produk kita tu. Ya, selalu maklum balas ni kita lihat ini juga satu ya yang harus kita perhatikan bahawa kalau dilihat daripada semua mungkin company ataupun ya institusi organisasi yang berjaya ya, sama ada organisasi itu organisasi yang membuat keuntungan ya, bisnes ataupun perkhidmatan ya, ataupun apa jua lah, sekiranya mereka ini membudayakan maklum balas dan mengambil serius ya maklum balas yang diberikan kepada mereka, maka kita akan lihat mereka akan ya menuju kepada kejayaan. Yang kita sendiri pun kan kalau pergi ya
mungkin ya pergi ke, senang cerita lah sekarang ni kan, kalau kita ada masa nak makan di luar bersama keluarga ya, kita tengok mana dia feedback ataupun ya review. Tengoklah daripada 5 star tu berapa. Kita tak nak pergi yang ada 1 star 2 star je, tak payah pergilah ya. Kita pergi paling tidaknya 4 ke atas, mungkin 4.3 4.5 ya. Itu maklum balas ya. Dan kita lihat juga ya mana dia ya organisasi yang akan sebenarnya melihat kepada maklum balas itu dan respon terhadap dia. Dan ya kita dapati memang ya bila kita datang lagi sekali, maklum balas kita telah diambil. Ya, sangat menyedihkan kita ya bila kita beri maklum balas, tengok bila kita pergi lagi macam tu juga contohnya. Ya, contohlah kalau misalnya ya kedai kafe ya yang dari sudut dia punya ya ambience ataupun suasananya ya, dekornya sangat cantik, tapi dia punya ya pelayan dia ya sangat menunjukkan akhlak yang tak baik, kita tak nak datang lagi dah. Dan hari ini kita ada ruang untuk memberikan maklum balas mengenai pengalaman kita di situ. Jadi kalau katalah kita tengok 5 orang memberi maklum balas semuanya positif, maka kita kata ini tentu segi produk yang baik. Ya, Dr. rasa zaman ni mungkin kalau Dr. bincangkan tentang maklum balas ini ya 5 tahun yang lepas, Dr. mungkin tidak mampu nak memberikan contoh-contoh ni. Hari ini khususnya ya kita sekarang semua kalau nak pergi ke mana-mana kita tengok dulu apa review dia ya, dan katalah satu tempat yang dikatakan baik, tetapi ya kita cari review dia di dalam alam maya ni ya, kita Google tengok tak ada pun sebut pasal dia, maka kita rasa mungkinlah ya pengalaman yang dikatakan kepada kita itu, yang sampai kepada kita itu adalah pengalaman yang mungkin ya sporadik saja. Maknanya orang tu je yang rasa, orang lain tidak. Tetapi kalau misalnya ya ianya satu yang memberikan pengalaman yang indah ya, memberikan momen-momen yang boleh dicipta dan menimbulkan ya satu kenangan, yang itu tu pasti akan dikongsikan bersama. Itu adalah fitrah manusia. Kita kalau seronok dengan satu benda, kita nak orang lain tahu. Dan oleh sebab tu Dr. Har mungkin ya, ikut pengalaman Dr. Har kadang-kala ya ada rezeki pergi ke mungkin ya hotel-hotel yang bertaraf 5 atau 6 bintang tu lah. Sekali-sekala lah ya kalau ada orang menjemput begitu. Layanan dia memang sangat berbeza ya, dan mereka sentiasa meminta maklum balas. Ya, daripada yang dekat reception ya, kepadalah mereka yang membawakan beg kita tu. Ya, Dr. Har ingat baru ni ada satu tempat Dr. Har pergi ya, dia punya room service dia 2 kali sehari. Kita kan selalu tu sekali je lah ya, pagi dan juga petang. So waktu pagi tu ya dia dah berikan ya Dr. Har toilet yang baru dan seterusnya menggantikan apa itu, dan Dr. Har kata tak apa, petang ni tak perlulah ya, sebabnya rasanya keperluan kita dah cukup. Dan pukul 4 tu ya Dr. Har dapat telefon ya daripada manager dia ya. Dia kata saya dimaklumkan ya, dia kata Datuk tak mengatakan tak perlu ya perkhidmatan waktu petang ni. Dia kata betul ke? Saya pun nak terkejut ya. Saya akan expect mungkin ya reception ke ataupun manager bahagian room service sajalah ya, ataupun housekeeping je lah yang akan telefon saya, tapi manager hotel tu ya bertanya betul ke saya ni. Dan itu kan memberikan saya ya satu ya perasaan yang mana mereka ni betul-betul ambil berat tentang kita ya. Dan tentu sekali lepas kita balik dia hantar email ya, sehari lepas kita balik dia hantar ya satu email meminta kita memberikan maklum balas. Biasalah kita terlupa kan, selang 2-3 hari dia hantar satu lagi email ya. Dr. Har buat sikit pasti lupa nak send pula. 3 hari lepas tu datang satu lagi email. Ya, dan email itu berhenti selepas Dr. Har bagi Dr. Har punya review. Begitulah sekali, dan tidak mengejutkan sama sekali bagaimana ya organisasi dan institusi seperti ini dapat mengekalkan ya perkhidmatan bertaraf 6 atau 5 atau 6 bintang itu. Ya, maknanya kalau dia ambil satu kumpulan pekerja lah di peringkat awal tu, kita tahu bahawa dalam tempoh setahun tu yang masih tinggal bekerja di situ adalah mereka yang mendapat the top
top 10 punya review. Yang dapat rendah-rendah sikit tu pastinya mereka sudah tidak berada di dalam organisasi tersebut. So itulah dia betapa pentingnya maklum balas itu untuk memberitahukan kita tentang titik buta kita, memaklumkan kita di manakah tempatnya ataupun ruang untuk kita menambah baik. Dan insya-Allah kalau sebelum ini kita sangat tak suka orang memberi maklum balas kerana semuanya itu adalah kritikan, serangan peribadi kepada kelemahan dan kekurangan kita. Mudah-mudahan selepas para pelayan semua mendengar input Dr. hari ini, saya harap akan berlakulah satu perubahan dari sudut persepsi betapa perlunya kita mendapatkan maklum balas. Khususnya daripada mereka yang ikhlas, mereka yang memang mahukan kebaikan saja untuk diri kita. Dan maklum balas itu maklumat tersebut boleh datang secara baik kalaulah orang itu berkemahiran memberikan maklum balas, ataupun ia mungkin datang secara yang tak baik ataupun dalam bentuk kritikan yang memang sengaja menyerang peribadi kita. Namun mungkin itulah yang kita perlukan kerana dalam kritikan para orang yang tidak suka kepada kita itu sebenarnya mengandungi maklumat sangat berharga mengenai aspek mana yang harus kita perbaiki lagi. Jadi Dr. harap kita akan menanamkan keazaman tersebut dan bersama lagi dengan Dr. Har dalam slot Follow Me Dr. Har dalam episod seterusnya, dan dalam minggu depan insya-Allah kita akan berbincang tentang bagaimana memberi maklum balas secara efektif. Di situ saja dulu segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan yang pincang, yang timpang yang kurang itu datang daripada ketidaksempurnaan Dr. Har sendiri. Di situ dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat, Rahmah Tibika.